Okey, Assalamualaikum. Selamat kembali ke podcast Miro di channel Warehouse Production. Baik, terima kasih untuk yang dah subscribe ataupun yang dah tonton podcast aku yang sebelum ini. Dan untuk episod kali ini, aku akan ceritakan pasal satu video ataupun satu isu yang sedang tular di website, di laman web dan juga social media sekarang ni. Jadi aku tak tahu apa kau punya pandangan dan aku akan react kepada isu yang tengah menular sekarang ni. Okay, so kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Hal-hal yang nak tunjuk alih dalam ni teh menate tu. Menate ibu panggil tu. Aku tak kerja semaya. So aku nak baca Yasin semaya pun duk. Aku memang tak suka semaya. Nak orang tu, aku memang tak semaya. Gitu mudah. Buat apa dia semaya? Nak tanya mu. Buat apa dia? Orang kita semaya berlaku lah ni tahun 2021. Mu dia semaya, mu sorang semaya. Orang semua tak semaya. Dia Yasin tu dia. Kita baca dia Yasin lah ni. Orang duk live berlaku lah ni. Okay, ini isu dia. Okay, amboi kak. Berani Dia kata orang zaman-zaman sekarang ni tak ada semaya dah. Lepas tu orang duk tak ada baca Yasin dah. Doyak tak ada baca Yasin dah. Lepas tu orang sekali pakat buat live je. Sebab apa? Sebab bisnes. Okay, mungkin biasalah kalau kita tahu banyak businessman ataupun businesswoman kan, yang pergi ke mana kelas sifu-sifu besar yang ada kat Malaysia ni. Dia orang mengajar anak-anak buah diorang ni untuk buat live sebab nak promotion, marketing produk diorang kan. So berani dia cakap tak semayang. Sebab dia pilih untuk tak semayang. Sebab apa? Sebab katanya tak penting kan. Okey, ada lagi video, ada 4 video. Jom kita tengok lagi video seterusnya. Pegang-pegang ikut orang lah orang. Yasin tak nak cakap malam ni sepuluh syabih. Orang habis kamu, panggil. Mari duduk rumah aku nak tahu lagu mana. Aku nyembuh kedok. Nak tahu aku nyembuh kedok, mari duduk rumah. Aku memang tak suka semaya. Aku tak suka aku semaya. Aku memang tak suka semaya. Ambil semaya pak tak erti lagu mana yang ambil semaya. Okey. Dia kata kalau nak tahu dia semayang ke tak, duduk serumah dengan dia, datang rumah dia, tengok dia menyembah ke tak. Tapi masalahnya di hujung tu dia bagi tahu dia memang tak suka semayang. Okey, dia memang tak suka semayang. Nak ambil semayang pun dah tak tahu dah. Dah tak erti dah ambil semayang macam mana. Hai kak, Okey, kita tengok lagi video yang seterusnya. Makin panas pula kuasa ni. Lagu mana yang ambil semaya. I tak besok. I tidak dididik dengan ilmu agama. Aduh, kelas. Kak tu dia kena baca hati banyak. Sebab dia muda dulu, dia pelacur. Jadi dia banyak dosa. Allah tahu. Okey. Dia kata Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Sebab yalah, berani sangat. Lepas tu dia kata dekat orang yang tegur dia ni banyak dosa. Sebab zaman muda dulu pelacur. Kata dia lah. Tapi tak tahulah sejauh mana. Bunyi saja yang aku ni. Okey. Tapi aku tak tahulah sejauh mana dia punya kata-kata tomahan tu apa semua. Macam dia ni ibarat kata dia tengah triggered bila orang tegur dia. Orang tegur dia buat live kan. Sebab tadi aku perasan dia ada sebut pasal malam nisfu Syaban. Mungkin video ni live ni berlaku pada malam nisfu Syaban. Dan orang menegur dia daripada buat live pakaian macam tu ke sana ke sini, baik duduk rumah baca Yasin semayang. Dan dia triggered dengan benda tu. Terus dia kata, mungkin ini juga pengakuan yang dia kat rumah dia tak semayang ke apa. Itu hal dia dengan Tuhan. Okay. So kita tak boleh cakap apa-apa sangat. Tak boleh nak marah dia lebih-lebih sangat. Sebab nampak dia macam tengah menganjing. Macam tengah menganjing orang yang tegur dekat dalam live tu. Okay. So kita tengok video yang live, yang last pula. Sorry, I tak suka solat. Itu bukan pilihan I. Okay? I tak suka. Inilah dunia I rasa macam syurga sangat. I rasa macam syurga. Okay.
Dia rasa macam syurga sangat kan. Okay, so macam ni lah. Aku dah tengok 4 video yang tular ni. Apa yang aku perasan, dia ni sebenarnya seorang founder produk. Ika Ikora, apa nama, Ikora Beauty ke nama dia, di Pantai Timur di Kelantan. Jadi apa yang aku nak cakap, dia ni seolah-olah mencabar. Okay, mencabar satu hal. Dia ni, macam mana aku nak cakap, seorang yang takbur dengan apa yang dia ada, yang aku nampak. Okay, so situasi dia ni, apa yang aku boleh cakap adalah, aku boleh relatekan pada sesuatu keadaan, iaitu istiraj. Okay, kalau korang nak tahu istiraj tu apa, istiraj ni adalah bila kamu melihat Allah memberi pada hamba perkara yang diinginkan, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahawa hal itu adalah istiraj, iaitu nikmat yang disegerakan daripada Allah. Maknanya, kalau kita tengok apa yang si Ika Ikora ni, dia sedang melalui satu fasa di dunia, iaitu fasa dimudahkan urusan dia. Okey, fasa dimudahkan urusan dia, fasa di mana dia berada di atas satu garisan comfort zone yang menyebabkan dia lupa. Mungkin dia lupa dengan apa yang dia lalui. Okey. So, pada aku dia terlalu berani ya. Dia terlalu berani. Okey, dia terlalu berani untuk bercakap mengenai solat. Dan untuk yang nak tahu lebih lanjut apa itu istiraj, okey, yang paling mudah adalah istiraj ni adalah tak solat tapi exam cemerlang. Tak solat tapi gagal berlipat, tapi gaji berlipat kali ganda. Tak tutup aurat tapi bisnes meningkat. Tak puasa tapi rumah ada sampai 2-3 jenis. Tak bayar zakat tapi selalu naik pangkat. Derhaka dengan ibu bapa tapi duit beribu-ribu ada. Nampak tak relate dia benda? Okey, kita selalu dengar, kalau nak exam cemerlang jangan lupa solat sunat, solat wajib tu jaga. Okey, nak gaji rezeki berlipat kali ganda, jangan lupa jaga solat. Bisnes, nak buat bisnes apa pun, aurat, percakapan, attitude. Aurat ni attitude kita sebenarnya. Okey, bukan saja aurat lelaki daripada pusat hingga ke lutut, perempuan seluruh anggota badan kecuali tapak tangan dan muka. Bukan saja itu, aurat ni kalau lebih kepada attitude. Okey, tapi bisnes dia meningkat walaupun dia perangai macam haram jadah sekalipun, macam akak ni buat tadi pun, tapi bisnes dia maju. Sebab dia apa? Sebab dia ada ejen-ejen dia ada stokis-stokis dia, dan selagi stokis-stokis dia, ejen-ejen dia support bisnes dia, sampai selagi itulah dia lupa diri yang semua tu bukan daripada tangan dia seorang. Okey, selagi ejen-ejen dan stokis-stokis dia, dengar betul-betul, selagi korang stokis-stokis, ejen-ejen dia masih support dia, selagi itu dia terus berada dalam pelupaan. Okey, sebab kita ni insan ni adalah sifat, insan ni maksud dia pelupa. Okey, dan kita sentiasa lupa dengan segala nikmat yang kita ada. Tak puasa tapi rumah ada 2-3. Tak bayar zakat tapi selalu naik pangkat. Okey, macam yang kita tahu, zakat selain daripada sedekah, yang kita faham adalah zakat ni penyucian harta, pendapatan, tapi dia selalu naik pangkat. Sebab apa tak bayar zakat? Tapi nikmat tu disegerakan. Okey, derhaka pada ibu bapa tapi duit beribu-ribu, berkepuk-kepuk ni. Sebab apa? Itulah nikmat yang pinjaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara jangan kita lupa, kita sebagai anak berbakti pada ibu bapa. Tak dapat bagi duit, jaga kesihatan diorang pun dah cukup. Okey, aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Inilah dia yang kata, nikmat yang diberikan membuatkan mereka menjadi lebih sesat. Bertaubatlah sebelum terlambat. Okey, sesat daripada segi apa aku nak cakap ni? Manusia, macam kita tahu hubungan rumah tangga, si suami dan isteri akan diuji. Si isteri akan diuji bila suami tak ada apa-apa. Tapi si suami, dia akan diuji bila dia ada segalanya di dunia. Okey? Dan macam apa yang akak Ika Ikora ni, macam yang aku cakap, selagi ejen-ejen dia, selagi stokis-stokis dia support dia, ada menjadi tunjang kekuatan bisnes dia, selagi itulah dia terus berada dalam lupa, alfa dengan dunia. Berbalik pada istiraj tadi, hadis riwayat Ahmad ada menyatakan, bila kamu melihat Allah memberikan pada hamba
dari perkara dunia yang diinginkan, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahawa hal itu adalah istidraj daripada Allah. Dan bercakap pula pasal soal solat ni daripada Abu Hurairah, bahawa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu dia mandi 5 kali setiap hari, apakah kalian menganggap masih akan ada kotoran tersisa padanya? Para sahabat menjawab, tidak akan ada tersisa sedikit pun kotoran padanya. Lalu beliau bersabda, seperti itu pula dengan solat 5 waktu. Dengannya Allah akan menghapus dosa. Baik, solat ni bukan benda main-main tau. Dia bukan benda pilihan tau. Bukan benda kita boleh pilih minat tak minat. Daripada hadis Rasulullah dia sendiri, kita tahu, okey? Ini adalah hadis riwayat Bukhari. Daripada hadis ni kita sendiri tahu, solat adalah perkara wajib. Daripada solat, kita akan berwuduk. Dan wuduk itu satu-satunya cara untuk kita menyucikan diri daripada terus berada di dalam perkara-perkara mungkar. Dan daripada apa yang akak ni buat, apa yang akak ni cakap, pada aku satu benda yang tak relevan lah. Okay? Kalau aku cakap panjang-panjang, mungkin banyak perkara-perkara buruk yang aku akan cakap. Sebab aku pun tak reti nak menilai orang. Aku pun tak ada kuasa untuk menghakimi orang. Okay? So daripada sini aku ambil kesempatan untuk bercakap terus terang dekat akak ni. Si Ika Ikora ni, kalau boleh sampaikan video ni kat depan muka dia, depan mata dia. Kalau hang pilih untuk tak nak solat, kalau pilih untuk tak nak solat, itu antara hang dengan Allah. Bukan masalah kami. Dan masalah kami sekarang ni adalah bila hang tak solat, hang mencabar. Okay? Dan sebab hang kata sekarang ni tak ada orang solat, tak ada orang baca Yasin, orang pakat dah buat live, kepala otak hang. Okay? Sampai itu saja. InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.